Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Seperti yang kita sedia maklum, seperti yang semua sudah tahu bahwa pilihan raya umum akan dijalankan pada 19 November. Dan pasti dan sudah yakin confirm pada 19 November. Namun timbul tanda tanya, timbul persoalan daripada beberapa pihak, daripada sesetengah pihak yang berkata PRU15 boleh dibatalkan. Kita dapat melihat bahwa Ismail Sabri yang telah mengumumkan pembubaran parlimen dan sekaligus PRU15 akan diadakan, kita dapat melihat bahwa beliau ini didesak ataupun beliau ini terpaksa ataupun mungkin hasrat daripada Presiden UMNO yaitu Zaid Hamidi yang membuatkan Ismail Sabri ingin membubarkan parlimen sekaligus kita akan mengadakan PRU15. Itu sudah pasti selepas pembubaran parlimen. Namun apa yang membolehkan PRU15 ini dibubarkan? Ada yang berkata PRU15 patutnya dibatalkan, maafkan saya. PRU15 sepatutnya ditangguhkan. Sebab kita sekarang berada dalam cuaca yang tidak mengizinkan, yang tidak baik. Hari ini hujan, lepas itu esoknya panas. Ada beberapa negeri yang sudah dilanda banjir. Kita dapat melihat itu. Salah satu Melaka sudah dilanda banjir, dan baru-baru ini pun ada beberapa negeri yang turut sama dilanda banjir. Bahagian Sabah pun ada juga. Jadi, apa yang membolehkan PRU15 ini dibatalkan ataupun ditangguhkan? Timbul lagi satu persoalan jika PRU15 ini ditangguhkan. Apa sebenarnya rancangan Zahid? Adakah jika PRU15 ini ditangguh kepada tarik yang tertentu kesekian-sekian ataupun pada tarik selepas cuaca pulih seperti biasa, tidak ada banjir, tidak ada hujan lagi, apa sebenarnya yang Zaid Hamidi ingin capai? Sebab beliau telah mendesak Ismail Sabri untuk mengadakan PRU15, membubarkan parlimen supaya PRU15 dapat diadakan masa terdekat pada tahun ini yang sepatutnya diadakan pada tahun hadapan. Namun sekiranya PRU15 ditangguhkan, sudah pasti rancangan Zaid Hamidi gagal. Dan adakah ini untuk Ismail Sabri, Perdana Menteri kita sementara pada ketika ini, jika ingin PRU15 dibubarkan, sudah pasti Perdana Menteri boleh menghadap Agong, yang di Pertuan Agong, untuk menasihati Baginda mengisytihar darurat di kawasan tertentu ataupun seluruh negara supaya pilihan raya digantung atau ditangguhkan. Nah, itu menurut daripada pengurusi bersih Thomas Van. Hari ini daripada FMT, baru-baru ini daripada FMT, timbul pertanyaan daripada rakyat Malaysia, daripada ahli politik dan daripada pengundi dan semua. Timbul tanda tanya, bolehkah PRU15 dibatalkan? Saya akan jawab pertanyaan Anda hari ini, dan Anda mesti menonton video ini, jangan skip. Pada Sabtu 5 November yang lalu, penamaan calon bagi PRU15. Cuaca diramalkan cerah pada hari itu, bermakna pencalonan sudah dijalankan dalam keadaan yang baik. Oke, itu pencalonan dalam keadaan yang baik. Namun menurut Met Malaysia, ribut petir diramal pada sebelah petang di 12 negeri, yaitu Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur, dan Sarawak. Ramalan ini dikeluarkan 4 hari lalu daripada tarik Sabtu 5 November. Pada Kamis lalu 3 November, Met Malaysia ada memberitahu monsun timur laut akan berlaku lebih awal, yaitu pada minggu ini ataupun Mac tahun hadapan. Kata Met Malaysia, monsun timur laut atau musim tengkujuh yang akan bermula pada 7 November sehingga Mac hadapan, ketika mana 4 hingga 6 episod luluran monsun akan membawa hujan lebat berterusan sepanjang tempo itu. Kata Jabatan Meteorologi, seperti musim-musim yang lalu, hujan lebat berterusan untuk tempo beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan-kawasan rendah dan kawasan yang berhampiran sungai.
Sekiranya hujan lebat berterusan, berlaku serentak dengan kejadian air pasang, risiko kejadian banjir boleh meningkat. Jadi bila kita mendengar berita begini, sudah pasti bukan waktu yang sesuai untuk PRU15. Dan bolehkah PRU15 ini dibatalkan? Kita teruskan. Tidak perlulah saya mengingatkan ramalan Met Malaysia, itu dibuat ketika pilihan raya umum ke-15 menjelang tiba. Sebelum ini pun sudah tercetus kebimbangan dalam kalangan rakyat bahwa pilihan raya akan bertembung dengan bencana tahunan yang menjejaskan. Bencana tahunan, kita sudah tahu setiap tahun akan ada banjir, terutamanya pada hujung tahun. Jadi kenapa diteruskan juga pembubaran parlimennya, pilihan raya umum ke-15-nya? Apa sebenarnya yang bermain di pikiran ahli-ahli politik, pemimpin negara kita pada masa ini, sehingga akan menyebabkan keadaan ini terjadi? Terutamanya Presiden UMNO Zahid Hamidi. Kita dapat melihat melalui beberapa berita, melalui keadaan politik semasa, beliau ini mendesak Ismail Sabri. Ada yang komen begitu, banyak yang komen Ismail Sabri menjadi boneka Zahid Hamidi. Apa yang Zahid Hamidi kata dia akan turuti. Ada yang kata begitu, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Ini pula masalah kesehatan. Pada 31 Oktober yang lalu, Kementerian Kesehatan memberi amaran bahwa Malaysia sedang berdepan gelombang COVID-19 varian Omicron XBB. Perlu diingat, COVID-19 masih wujud dan negara masih berada pada tahap pra-endemik. Artinya pandemik belum berlalu. Walaupun gelombang COVID-19 varian Omicron XBB yang negara sedang hadapi dikelaskan sebagai kecil, ia tetap satu ancaman. Nah, lain lagi banjir, bencana cuaca yang tidak bagus. Kali ini kita masih berpikir tentang COVID-19. Sehingga hari ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, masih ada yang positif COVID-19 seperti yang kita alami beberapa tempo yang lepas. Masih ada orang yang kuarantin, masih ada yang menghidap COVID-19, mempunyai positif COVID-19. Jadi kita belum lagi selesai dengan COVID ini. Jadi dua perkara ini yang boleh menyebabkan PRU15 dibatalkan: bencana yang terlalu teruk dan juga penyakit. Ada dua ini, yaitu cuaca dan juga penyakit. Bencana banjir dan juga penyakit kita sudah tahu itu COVID-19. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk PRU15 ini dibatalkan, kita dapat melihat dua sebab ini adalah antara sebab yang kuat. Dan untuk melengkapkan ataupun menyelesaikan cara supaya PRU15 dibatalkan, seperti yang dicadangkan oleh pengurusi bersih Thomas Van, Perdana Menteri boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menasihati Baginda mengisytihar darurat di kawasan-kawasan tertentu atau seluruh negara supaya pilihan raya digantung atau ditangguh. Pendapat yang logik pada hemat saya, kata pengurusi bersih Thomas Van. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah satu cadangan yang baik sebenarnya. Ya, kita tahu masa ini kita sedang beramai yang kita lihat berkempen, memacak bendera, mengibarkan bendera, memakai baju parti yang mereka minat. Sudah pasti itu dapat melihatkan sistem demokrasi negara kita ini sehat. Yang penting jangan bergaduh-gaduh. Jadi dalam politik, berkempen dengan sehat. Namun sekiranya ditangguhkan, tempo berkempen itu akan dipanjangkan. Tapi dipanjangkan lagi, kita mengikut peraturan semasa. Mungkin selepas PRU15 diumumkan akan ditangguh, kalau benar-benar Ismail Sabri menghadap Agong untuk mengisytihar ataupun menasihati Baginda mengisytihar PRU15 ditangguh, mungkin sama ada campaign diteruskan ataupun campaign ditangguhkan mengikut PRU15. Jadi tuan-tuan dan puan, lantas rakyat akan berkata kepada Zahid Hamidi, Tokmat dan Ismail Sabri serta yang sewaktu dan mereka, kan kami dah kata jangan buat, kamu buat juga. Ini jika benar-benar terjadi yang kita dengar tadi, yang saya cakap tadi, yaitu bencana dan juga berkenaan dengan penyakit. Jadi memang rakyat akan terus melihat kepada beberapa sosok tubuh ini, yaitu
Zaid Hamidi, Tokmat, dan Ismail Sabri. Kan ada kata jangan, tapi buat juga. Tapi kita tidak berdoa supaya PRU15 ditangguhkan ataupun bencana terjadi. Yang penting kita semua dalam keadaan yang baik. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak politik di Malaysia.